Dia makan, dia tidur, dia hidup dekat dalam hutan selama 29 tahun guys. Gila ke apa dia ni? Dia tak gila sebenarnya, yang gila tu kau. Takkan, go. Jangan marah Macam mana Hiro Onoda ni boleh hidup dekat dalam hutan selama 29 tahun? Kau bayangkan, 29 tahun. Lama tak? Lama lah. Bukan lama lagi, kita boleh cakap lama gila. Engkau bayangkan, kita duduk dekat dalam hutan selama 1 hari je tanpa ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bosan tak? Mestilah bosan guys. Itu baru 1 hari, belum cerita seminggu, sebulan, setahun. Kau bayangkan 29 tahun Hiro Onoda ni duduk dekat dalam hutan. Betapa wownya cerita yang Kero nak ceritakan kali ni. Dia adalah sebuah perkara yang sangat-sangat epik, sangat terpadu, sangat-sangat menakjubkan. Tak nak buang masa korang, jom kita start guys. Guys, Kero ada barang baik tau. Ni Prism Plus Q Series 43 inch. Apa yang baiknya? Dalam TV ni ada Android 10 TV. Dia punya resolution 4K Ultra HD tau. Kalau kita tengok TV tu rasa macam gambar tu terkeluar je tau. TV ni juga menggunakan Dolby Audio Mat. Memang padu habislah cerita dia bunyi dia tu kan. And bila dah cakap Android TV, dalam dia ada lebih 5,000 apps yang korang boleh download dekat Google Play Store lah. Yang paling best ni Radiohead. Tengok Radiohead mat. Cakap kat sini je. Korang just cakap dekat remote je apa yang korang nak, nanti dia buatlah kerja dia. Lepas tu korang pun boleh connect phone korang atau tablet korang atau laptop korang dekat TV ni tau, dengan menggunakan Chromecast. So apa yang bestnya kalau korang beli produk daripada Prism ni? Kalau korang nak tahu, Prism ni dorang adalah sebuah company yang jual barang dorang direct kepada pengguna. Biasa kan kalau kita nak beli TV, kita akan beli dekat Aeon lah, dekat Sengheng lah, dekat Harvey Norman lah. And dekat situ sebenarnya TV yang korang beli tu dah termasuk dengan untung dorang tau. Sebab dorang tu orang tengah, jadi mahal sikit lah. Tapi kalau kau beli dekat Prism, orang jual direct kepada pengguna. And korang boleh dapat barang Prism ni, spek dia sama macam barang-barang dekat luar tu, tapi harga dia murah sikit. And kalau korang beli TV ni, korang akan dapat 2 tahun warranty yang cover macam-macam. Dan dorang punya after sale service pun memang padu guys. So guys, korang boleh dapatkan TV ni dekat link di bawah. Onoda ni dia lahir pada 19 Mac tahun 1922 dekat perkampungan Kamikawa yang terletak di Jepun guys. Masa zaman dia budak-budak lagi, dia ni memang sangat terkenal dengan sikap dia yang keras kepala and selalu ikut kepala dia sendiri je. Dia nak buat apa, dia buat je. Contoh kalau macam dia ada buat benda yang salah ke apa ke, lepas tu ada orang tegur kesalahan yang dia buat tu, dia tetap pegang dengan pendirian dia yang dia tak buat salah. And bila ada orang tegur salah dia tu, dia tak cakap banyak, dia terus marah orang tu balik. Suka hati aku lah, aku nak buat apa. Macam itulah contoh dia. Kira dia ni ada pendirian yang tetap lah dalam diri dia untuk mempertahankan keputusan yang dia buat time tu guys. Benda ni biasanya terjadi bila dia bergaul dengan budak-budak kampung dia tau. Tapi kalau dengan orang tua tu, dia memang sangat-sangat menghormati orang yang lebih tua daripada dia guys. Secara ringkasnya, Kero nak bagi tahu yang Hiro Onoda ni dalam diri dia ada darah pahlawan yang sedang menggalih. Nenek moyang dia adalah pahlawan samurai and sampailah ke bapa dia merupakan seorang askar berkuda yang bertempur dalam perang Sino-Jepun yang kedua di China. Tapi peperangan tu Jepun kalah guys. Bila dah keturunan di darah pahlawan, dia pun ikut sekali lah join askar Jepun semasa usia dia berumur 18 tahun. Lepas je setahun dia daftarkan diri sebagai askar Jepun, United States telah mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Kenapa US nak perang dengan Jepun? Sebab sebelum US isytiharkan perang dengan Jepun, Jepun pergi serang Pearl Harbor dulu. Time tu dekat Pearl Harbor tu lebih kurang 2,000 orang yang terbunuh disebabkan serangan tu. Itu pasal US nak perang dengan Jepun guys. So berbalik kepada cerita Onoda tadi, masa dia bertugas sebagai tentera Jepun, dia telah dilatih untuk menjadi seorang special agent. Benda-benda yang dia belajar ni tak sama dengan askar-askar yang lain tau. Dia belajar cara nak spy enemy, cara nak buat risikan, cara nak buat perang gerila, cara nak sabotaj, cara nak buat propaganda ataupun konspirasi. Memang macam-macam lah. Memang banyak benda yang dia belajar guys. Tapi askar yang lain tak dia belajar semua benda tu. And bila dah jadi special agent, Onoda ni juga belajar sebagai seorang komando. Bila dah belajar pasal komando, maknanya dia belajar pasal surviving dalam hutan, macam mana nak bertahan hidup tanpa makanan, dan macam-macam lagi lah benda yang komando buat tu semua, dia ada buat juga guys. So bila tentera Jepun dah nampak kebolehan yang ada pada Onoda ni, bila diorang dah nampak yang Onoda ni dia macam dah bersedia untuk berperang, selepas 4 tahun menjalani latihan yang berintensiti tinggi, Jepun membuat keputusan untuk menghantar Onoda pergi berperang ke Pulau Lubang dekat Filipina. Masa Jepun hantar Onoda tu ialah pada tahun 1944 guys. Kalau korang nak tahu, masa tahun 1944 tu lah time tu Jepun dah conquer Filipina selama 2 tahun guys. Maknanya tahun 1942 Jepun dah bertapak dekat Filipina. Tapi sebelum Jepun conquer Filipina tu, Filipina ni
dikonquer oleh US. Maknanya sebelum tahun 1942 tu, sebelum tu Filipina ni dikawal oleh US. Tapi bila Jepun dah berjaya kalahkan US dekat Filipina, maka Filipina pun di bawah kawalan Jepun pada tahun 1942 tu. Jangan pening ya, sejarah-sejarah ni memang pening sikit guys. Namun even Jepun dah conquer Filipina selama 2 tahun, US still lagi tak menyerah kalah guys. Diorang nak take over Filipina daripada jajahan Jepun balik. Jadi bila diorang nak take over, diorang kena buat serangan secara besar-besaran dan mereka berjaya menghalau Jepun daripada Filipina tu. Masa tahun 1944 itulah ramai tentera Jepun yang terpaksa melarikan diri diorang daripada Filipina and berpindah ke pulau yang kecil-kecil seperti Pulau Lobang guys. So bila tentera Jepun ni dah berpindah ke pulau-pulau yang kecil macam Pulau Lobang tu, maka Jepun pun menghantar hero Onoda untuk pergi mempertahankan warga Jepun daripada tentera US guys. Selama mana yang diorang boleh bertahan, jangan fall back, jangan patah balik, jangan larikan diri. Korang nampak tak dekat sini? Kita flashback sikit lah. Tadi US pegang Filipina, tapi Jepun take over Filipina. Lepas 2 tahun Jepun take over, US serang balik. US serang Jepun balik dekat Filipina tu, and US berjaya take over balik Filipina daripada genggaman Jepun tu. Bila US dah berjaya take over, maka tentera yang berada dekat tanah besar Filipina tu pergi melarikan diri dekat pulau-pulau yang berdekatan, sebagai contoh Pulau Lobang. Maka tugas hero Onoda ni adalah untuk mempertahankan tentera-tentera yang masih terselamat dekat Pulau Lobang tu. Korang clear kan? Kalau clear, kita boleh move forward guys. So sekarang ni macam mana hero Onoda ni nak mempertahankan tentera-tentera yang masih terselamat dekat Pulau Lobang tu? Tadi kan Kero cerita yang dia ada belajar pasal banyak benda yang askar lain tak ada belajarkan, sebagai contoh teknik perang gerila, cara nak spy enemy, nak buat propaganda tu semualah. Korang ingat tak? Jadi sekarang ni tujuan Jepun hantar hero Onoda ni ke Pulau Lobang adalah untuk bawa tentera-tentera yang masih terselamat tu untuk melarikan diri diorang ke dalam hutan. Diorang larikan diri dalam hutan tu bukan diorang terus larikan diri tu balik Jepun lah. Diorang tak larikan diri terus, tapi actually diorang larikan diri dalam hutan tu adalah untuk diorang bersembunyi, untuk berlindung sementara tentera musuh pergi serang ke kubu yang tak ada orang. Maknanya kat kubu tu tak ada orang sebab diorang dah larikan diri, and then bila tentera tu datang, and diorang akan serang daripada belakang, and benda tu lagi senang nak menang guys. Tapi even hero Onoda ni adalah special agent yang dah diberikan tanggungjawab untuk buat perang gerila. Tapi bila Onoda ni dah sampai dekat Pulau Lobang tu, bila dia dah sampai, pegawai-pegawai yang berpangkat tinggi yang ada dekat situ semuanya tak bagi Onoda jalankan misi dia tau. Misi Onoda ni apa? Misi Onoda ni buat perang gerila lah. Jadi pegawai-pegawai yang pangkat tinggi semua tu tak bagi Onoda untuk buat perang gerila dekat situ. Diorang semua cakap, tak payah nak buat perang gerila, kita perang je dengan diorang dekat kubu kita ni. Maksudnya diorang nak perang dekat kubu tu just macam, okay, kau tunggu je lah, and then US datang serang kat kau, macam gitu. So Onoda pun terpaksa akur je lah dengan pegawai yang ada dekat situ sebab diorang punya pangkat lagi tinggi kan. Tapi pada 28 Februari 1945, bila US datang serang dekat kubu diorang tu, dekat Pulau Lobang tu, diorang kalah guys. Bila Onoda nampak yang diorang ni macam dah nak kalah je, dia pergi cari 3 orang member dia, iaitu Akatsu, Shimada dengan Kozuka guys. 3 orang ni dia arahkan 3 orang tu semua untuk melarikan diri diorang ke dalam hutan and mulakan serangan gerila daripada hutan tu guys. Walaupun hanya 4 orang sahaja So masa diorang dekat dalam hutan tu, diorang dapatlah survive dengan cara makan makanan yang dicuri. Contohnya diorang pergi rembat buah kelapa, diorang rembat lembu orang, diorang rembat macam-macam lagi lah. So pada Ogos 1945, time tu kan Jepun dengan US dah stop berperang tau. Jepun time tu dah mengaku kalah dah. Masa tu juga Onoda ni dia dah perasan yang perang dah semakin reda, tapi dia tak sedar langsung yang negara dia dah mengaku kalah. So bila dia tak sedar pasal benda tu, jadi dia pun masih lagi berperang dengan polis yang cuba tangkap diorang. Kira siapa-siapa yang nampak macam mendatangkan bahaya dekat diorang, diorang pergi serang. Tapi walau macam mana sekalipun, disebabkan serangan yang terus-menerus daripada Onoda tu, maka pihak US pun perasan yang di mana dekat dalam hutan tu masih ada lagi saki-baki tentera yang terputus hubungan dengan kerajaan diorang, dengan kerajaan Jepun lah, iaitu geng-geng Onoda ni lah. Jadi US pun terbangkanlah risalah-risalah daripada udara yang di mana dekat dalam risalah tu diorang tulis Jepun dah mengaku kalah, Jepun dah menyerah kalah, and risalah tu pun sampai dekat orang. Tapi bila je si Onoda tu baca yang Jepun dah menyerah kalah, dia terus tak percaya dengan semua benda tu. Sebab apa pula tak percaya? Sebab dia rasa semua tu adalah propaganda yang sengaja dibuat oleh tentera US untuk perangkap diorang keluar daripada hutan and serahkan diri diorang kepada tentera US. Bila serahkan diri, diorang pun tak tahulah apa nasib diorang nanti kan, apa yang akan terjadi dengan diorang nanti, kena bunuh ke, kena jadi buruh paksa ke, tahanan perang ke. Diorang tak nak jadi macam itu. Jadi Onoda buat keputusan tak nak percaya dengan risalah yang dia baca tu guys. Dia just teruskan je misi dia untuk buat serangan gerila, even hanya ada 4 orang je. So pada penghujung tahun 1945, masa ni US terbangkan lagi risalah yang menyatakan Jepun dah mengaku kalah. Tapi kali ni risalah dia lain sikit tau. Dalam risalah tu mengandungi arahan oleh Jeneral Tomoyuki Yamashita, yang di mana Jeneral Yamashita ni suruh serahkan diri kepada US, tapi sama juga diorang tetap tak nak percaya. Diorang anggap risalah tu
itu adalah palsu semata-mata untuk mengamuri mata dorang. Onoda ni masih tak menerima hakikat yang di mana Jepun dah mengaku kalah, sebab bagi dia orang Jepun ni mempunyai harga diri yang tinggi dan akan sanggup buat apa saja untuk negara dia tahu. Jadi diorang pun teruskan lagi membuat keganasan sampailah 4 tahun selepas tu, iaitu pada tahun 1949. Masa tahun tu salah seorang kawan Onoda ni dah mula perasan yang di mana perang memang dah reda. Nama kawan dia tu adalah Akatsu, guys. So Akatsu pun dengan secara tiba-tiba menghilangkan diri daripada pasukan Onoda. And Onoda dapat tahu yang Akatsu rupanya melarikan diri and hidup bersendirian selama 6 bulan. And lepas 6 bulan tu dia pergi serahkan diri dia kepada tentera Filipina, iaitu pada Mac 1950, guys. Dan selepas Akatsu serahkan diri dia, dekat sini barulah satu dunia start kecoh, yang di mana rupanya dekat Pulau Lubang tu masih ada lagi saki-baki tentera Jepun yang bertapak dekat situ. Dengan menggunakan maklumat tu, pihak US start hubungi family tentera Jepun yang masih bersembunyi and suruh dorang tulis surat. Bila dah dapat surat tu, US copy surat tu banyak-banyak and terbangkan ke area Pulau Lubang tu, guys. Bila Onoda jumpa surat tu, dia memang tak nak percaya. Dia anggap negara Jepun dah didominasikan oleh US. And US paksa ahli keluarga tentera untuk tulis surat. Kalau ahli keluarga diorang tak tulis surat, diorang kena pukul ke, kena cederakan ke apa ke kan. So Onoda ni fikir macam gitu tau. Memang gila lah. Onoda punya berpegang pada prinsip dia tu memang gila, geng. So pada tahun 1954, kawan dia lagi seorang yang bernama Shibada mati ditembak oleh tentera Filipina. Pada tahun 1972 pula, ni dah gap jauh sikit sebab diorang punya perjalanan tu diorang larikan diri, lepas tu diorang punya kerja sama je. So Keru just macam skip je terus. So pada tahun 1972, kawan dia yang terakhir iaitu Kozuka pun mati ditembak oleh polis Filipina. And finally tinggallah Onoda bersendirian. Walaupun dia sorang-sorang, tapi dia still lagi nak berperang, guys. So yang first tadi Akatsu larikan diri, Shibada kena tembak dengan tentera Filipina. Manakala Kozuka pula mati juga, tapi dia ditembak oleh polis Filipina, guys. So masa 1972 tu, Akatsu ni dia dah dapat berita yang di Shimada dengan Kozuka tu mati ditembak tau. And bila dia dapat berita sedih macam gini, dia tak tunggu lama, dia terus buat report kepada Kementerian Pertahanan Negara diorang lah, ataupun badan yang berkaitan dengan pertahanan. Dia bagi tahu yang di mana ada lagi seorang yang masih hidup dekat Pulau Lubang Filipina tu, iaitu Hiro Onoda, guys. Time tu ada seorang mamak ni, nama dia Suzuki tau. Suzuki ni dia adalah seorang traveler, seorang pengembara. Dia dah mengembara satu dunia, guys. Jadi time dia singgah dekat Filipina tu, dia pun pergilah cari Onoda dekat situ. Cari, jumpa, guys. Ayat yang pertama keluar daripada mulut Suzuki adalah, Onoda-san, Maharaja dengan rakyat Jepun semua tengah tunggu kau ni. Diorang semua risaukan kau. Lebih kurang macam gitulah bunyi dia. So diorang pun borak. Time ni Suzuki tanya dekat Onoda, kenapa dia tak nak keluar daripada tempat persembunyian dia tu. And Onoda pun bagi tahu dekat Suzuki lah yang di mana dia takkan berhenti daripada melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh orang atasan dia lah. So maknanya dia takkan stop selagi orang yang bagi arahan dekat dia tu datang dekat dia bagi tahu yang stop untuk berperang. Siapa orang atasan yang bagi tugas dekat dia tu? Nama dia adalah Major Taniguchi. So Suzuki pun balik ke Jepun and terus pergi cari Taniguchi, suruh minta tolong untuk handle case Onoda ni. Time Suzuki jumpa Taniguchi tu, masa tu Taniguchi dah tak jadi askar tau. Dah tua dah orangnya. Time tu Taniguchi ni dah bekerja sebagai seorang penjual buku, guys. Memang tak tunggu lama, Suzuki terus bawa Taniguchi jumpa dengan Onoda dekat Pulau Lubang tu. And bila Taniguchi dah gugurkan tugasan tu, barulah Onoda reda and dia pun dah boleh serahkan diri dia. Mula-mula tu dia agak berjaga-jaga jugalah masa dia nak serahkan diri tu kan, takut ada perangkap ke apa ke kan. Tapi disebabkan arahan orang atasan, iaitu si Taniguchi tu, dia pun serahkan diri dia. Dia pun serahkan pedang dia kepada Presiden Filipina sebagai tanda menyerah diri. And dia pun dah diampunkan segala jenayah yang dia dah buat dekat rakyat Filipina tu, guys. And time tu kalau korang tahu umur dia berapa? 52 tahun, guys. Gila duk, 52 tahun. Kau bayangkan 29 tahun duduk dekat dalam hutan. Masa dia balik tu, dia memang disambut baik lah oleh rakyat Jepun. Ramai gila yang ada dekat airport semata-mata nak jumpa dengan si Onoda tu. Dia nak tengok depan mata diorang. Dia nak tengok macam mana Onoda ni punya rupa. Macam mana orang yang duduk dekat dalam hutan 29 tahun tu survive. Perang seorang-seorang. Perang dengan member dia. Lepas tu member dia mati, dia perang seorang-seorang. Macam gitulah. Dan bila si Onoda tu turun daripada airport, memang dia nampak lah banyak yang dah berubah. Bangunan dah banyak sana sini. And kau bayangkan 29 tahun hidup dekat dalam hutan. Tapi guys, kegembiraan yang orang dah dapat tu hanyalah sementara. Dah kenapa pula? Sebab dia dapat rasakan yang Jepun dah tak macam dulu lagi. Jadi dia ambil keputusan untuk pindah ke Brazil pada tahun 1975. 1974 dia balik Jepun. 1975 dia terus pergi ke Brazil. Masa dekat Brazil, dia mula hidup berkeluarga dan menternak lembu dekat sana. Dan dia hidup seperti orang biasa je. Pada 6 Januari 2014, ni kita dah skip jauh 2014, Onoda menghembuskan nafas dia yang terakhir, iaitu pada usia
usia dia 91 tahun guys. Time tu dia meninggal disebabkan kegagalan jantung Jadi habislah cerita pasal Onoda ni. So apa yang kita boleh dapat daripada kisah ni guys? Yang pertama, kesetiaan terhadap negara, harga diri, berazam, committed. Banyak geng, banyak. Tapi semua tu, kalau korang nak tahu, semua tu kalau kau terlebih sangat, terover sangat dengan semua benda tu, ianya boleh mendatangkan advantage dan juga disadvantage, kebaikan dan juga keburukan juga guys. So fikir sendiri. So see you on next video. Assalamualaikum, bye bye.